A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Laisa 'alaika hudanhum walakin Allah yahdi man yasa'u wa ma tunfiqu min khairin fali anfusikum wa ma tunfiquna ila tigha'a wajhillahi wa ma tunfiqu min khairin yuwaffa ilaikum wa antum la tujlamun. Tuan-tuan dan puan-puan, surah Al-Baqarah ayat yang ke-46, muka surat 46, ayat 272. Bukanlah kewajipanmu Muhammad menjadikan mereka mendapat petunjuk, tetapi Allah lah yang memberikan petunjuk kepada sesiapa yang Dia kehendaki. Apapun harta yang kamu infakkan, maka kebaikannya untuk dirimu sendiri, dan janganlah kamu berinfakkan melainkan kerana mencari keredaan Allah. Dan apapun harta yang kamu infakkan, nescaya kamu akan diberikan pahala secara penuh dan kamu tidak akan dizalimi. Tuan-tuan dan puan-puan, surah Al-Baqarah ayat 272, sesungguhnya Allah Subhanahu Wa Taala menjelaskan bahawasanya bukan kerja kita, bukan kerja manusia untuk kita terlalu meyakini taksub, kesal, sedih, ya, untuk kita memastikan agar manusia sekeliling kita untuk mendapatkan hidayah. Walaupun memang tanggungjawab kita untuk usrah tazkirah, tetapi janganlah kita terlalu taksub, terlalu memaksa, terlalu menjadikan itu sebagai satu prinsip yang mana kita tidak mengenal demografi ataupun etnik maupun usia, ras, keturunan kanak-kanak, mereka yang masih lagi lemah dari segi pemahaman, jiwa, mental, spiritual, dan mereka tidak bersiap siaga. Tetapi kita tidak mahu memberi ruang dan peluang, maka kita menggunakan pelbagai pendekatan Allahu Ahad, yakni kita mahukan orang itu walaupun kanak-kanak, golongan belia dan sebagainya, atau orang tua. Saudara dan saudari sekalian, hendaklah kita sentiasa memahami bahawasanya setiap manusia yang dilahirkan di dunia ini sudah barang tentu mereka mempunyai agama ikutan fahaman yang berbeza-beza. Apabila tuan-tuan lahiriahnya itu Islam, yakni agama samawi, agama langit, sedangkan mereka agama majusi, hendaklah kita memahami bahawasanya mereka dikurniakan, dilahirkan dalam keadaan yang bukan Islam. Dan mereka-mereka yang mendapat petunjuk, yakni daripada ketiga Nabi Rasulullah SAW, Nabi Muhammad mencari-cari agama kebenaran, yakni pada ketiga zaman jahiliah di Mekah. Bagaimana Allah Subhanahu Wa Taala menurunkan ayat-ayat Quran, ayat-ayat suci Al-Quran melalui malaikat. Saudara dan saudari sekalian, maka pada hari itu bermulalah syiar Islam itu daripada Gua Hira, di mana Muhammad SAW dikehendaki untuk membaca. Saudara, jangan kita pada ketiga ini membuatkan keadaan gusar, tegang, selisih faham di kalangan Islam dan bukan Islam. Sesungguhnya akhlak Muhammad dan akhlak Al-Quran yang mana diamalkan dan dipraktikkan di kerajaan perlembagaan Madinah, Piagam Madinah, di mana Muhammad SAW berhijrah daripada Mekah ke Madinah, menjadi ketua Syekh Kabilah, menjadi ketua kerajaan, menjadi pemimpin Islam kepada golongan Ansar Muhajirin,
Yahudi, musyrikin, dan mereka Islam dan mereka yang bukan Islam. Maka akhlak Muhammad dan akhlak Al-Quran itu yang bagaimana yang kita mahukan, iaitu akhlak-akhlak yang tidak memaksa, mendesak, mengasut ataupun memberi tekanan dengan kuasa kedudukan, pengaruh ataupun keimanan kita sendiri, yang mahu memastikan mereka itu tidak kira demografi, agama, keturunan, etnisiti, usia, darjat dan sebagainya, mahukan kita mereka menjadi Islam. Saudara, kalau kita melihat bagaimana dakwah Islamiah yang berkembang pada ketika itu adalah melalui prinsip dakwah secara berdakwah secara hikmah. Saudara dan saudari, apabila disebutnya dakwah secara hikmah ini, bererti janganlah kita menggunakan kedudukan, kuasa, kepimpinan, jawatan, mahkamah kita, mahkamah mereka, ya. Kita ada pelbagai jenis mahkamah memberi keadilan. Di Malaysia ini kita ada Federal Constitution, Perlembagaan Persekutuan. Undang-undang yang paling tinggi di Malaysia adalah Perlembagaan Persekutuan. Enactment Akta Ordinance yang bercanggah dengan Federal Constitution itu batal. Enactment ini berarti enactment syariah. Undang-undang Islam adalah untuk orang Islam. Namun saudara perlu faham. Sebab itulah dalam surah ini kita perlu faham bahawasanya jangan kita kecewa. Kerana ia berlaku dengan kehendak Allah Subhanahu Wa Taala. Yang baik dan buruk itu khadak dan khadar. Islam tidak Islam. Mati hidup, sehat tidak sehat, sejuk panas, besar kecil, beriman atau tidak, semua itu berlaku kerana Allah Subhanahu Wa Taala. Maka kalau Allah itu kata Allah tidak mahu beri, maka tidak ada hidayah bagi sesiapa, walimah bayi, golongan dewasa, orang tua, warga emas dan siapa sahaja. Kalau Allah tidak mahu beri, maka tidak akan dapat hidayah. Sebab itulah kita perlu faham sensitiviti kita beragama, bermasyarakat dalam negara kita, khususnya Malaysia. Dalam konteks keluarga Malaysia ini, kita melihat bagaimana kerajaan yang sedia ada sedang menyantuni, mahu menyatukan rakyat. Agak begitu kompleks dan sukar apabila kita saling prasangka, prajudis dan sentiasa curiga mencurigai antara pelbagai kaum di negara ini. Saudara, isu berkaitan dengan agama, budaya, tradisi, silang budaya ini kadang-kala kalau kita tidak berhati-hati, ia akan memberi kesan yang besar. Sebab itulah jangan kita memaksa menggunakan kuasa secara langsung atau tidak langsung kepada mana-mana pihak. Biarlah Islam itu dicampakkan hidayahnya, nurnya ditiupkan kepada jiwa setiap manusia. Tidak kira mereka itu kanak-kanak, mereka itu orang tua, mereka itu warga emas, mereka itu remaja. Meliputi demografi, agama, keturunan. Jangan paksa, jangan pujuk, jangan cuba kita menunjuk jalan kepada mereka dalam keadaan mereka tidak diberikan keimanan. Mereka tidak diberikan cahaya keindahan. Mereka tidak diberikan nur hidayah. Ya saudara. Sebab itulah kalaupun mereka itu bukan kanak-kanak, golongan dewasa, atau mereka warga emas, atau mereka yang sudah 40 tahun, 50 tahun, ada yang mau murtad keluar daripada Islam. Sebab itu bagi saya secara peribadinya, memang kita tahu Islam ini bukanlah satu agama yang datang bergolek begitu. Melainkan ianya itu telah lahir daripada tuntutan, harapan, perjuangan Muhammad SAW dan Nabi-Nabi dan Rasul-Rasul yang sentiasa beribadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Saudara dan saudari sekalian, sebab itulah dalam konteks keislaman ini kita perlu memahami bahawasanya untuk berdakwah itu kita tidak boleh menggunakan kekerasan. Sebab ada di kalangan manusia ini mereka terikut-ikut. Mereka diberi petunjuk, diberi jalan, diberi tazkirah, usrah dan sebagainya. Tetapi dalam keadaan mereka sebenarnya 50-50. Mereka tidak bersiap siaga. Apalagi kalau mereka itu kanak-kanak. Apalagi kalau mereka itu anak-anak yang belum cukup kesempurnaan akal. Mereka belum lagi waras. Mereka tidak boleh membuat perbandingan dan memahami apakah sebenarnya agama yang mahu mereka anuti. Saudara, orang yang sudah mungkin 18 tahun, 21 tahun, mereka ini dilihat mampu bercinta, mengikuti pasangan mereka, memilih pasangan, melanjutkan pengajian, berkahwin. Ada sebahagian segelintirnya sudah
barang tentu mereka ini sudah stabil pemikirannya. Mereka boleh membandingkan. Tapi ada juga di kalangan mereka 40 tahun, 50 tahun yang sudah memeluk Islam atau keluar daripada apa-apa agama, masuk ke agama apa sekalipun, Kristian, Buddhism, Hindu dan sebagainya, mereka keluar balik semula dan sebagainya. Ini berpunca daripada mereka tidak stabil emosinya, pemikirannya, akhlaknya, perilakunya, keimanannya, penerimaannya. Sebab itulah kita mau kesempurnaan. Apabila kita mau menerima satu budaya, satu agama, satu prinsipal, satu etika, satu value, mestilah kita pastikan kita rasional, kita tenang, kita terima, kita yang mencari, bukan ada pihak yang memberi petunjuk dan sebagainya. Saudara, sebab itulah Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Al-Baqarah, bukanlah kewajipanmu Muhammad menjadikan mereka mendapat petunjuk, ya, tetapi Allah lah yang memberikan petunjuk kepada siapa yang Dia kehendaki. Nampak tuan-tuan? Dengar baik. Kun fayakun. Allah yang beri petunjuk. Kita kumpul, berhimpun, maka kita kata ini perjuangan Allah wahad, Allah fisabilillah. Kita mesti mempertahankan. Saudara, kita perlu faham sifat keibuan, sifat kebapaan, sifat kekeluargaan, ya, sifat kemanusiaan. Sebab itulah apabila berlaku satu situasi, saudara, kalau kita melihat dari pandangan pribadi saya, kalau Allah Ta'ala nak berikan Islam kepada semua orang lahir dalam dunia ini, sudah pasti, sudah lama Allah beri. Memang ada dalam kitab. Dalam Al-Quran, tuan-tuan boleh mencari surah, ya. Saudara, kalau Allah Ta'ala nak beri Islam kepada semua orang, tak ada agama lain dalam dunia ni, Islam saja yang ada. Tapi Allah tak buat begitu. Mengapa? Sebab Allah Ta'ala menjadikan kita pelbagai keturunan, rupa paras, warna kulit, supaya antara kita mudah kenal mengenali dan sentiasa menyantuni antara kita. Isu berkaitan dengan akidah ini kerja Allah Ta'ala, bukan kerja kita. Maka janganlah kita berpecah belah, bersengketa, benci-membenci. Saudara, mana-mana negara pun dalam dunia ini, termasuk di dalam Malaysia, apabila negara itu rakyatnya tidak bersatu hati, hanya berpecah kerana agama, kerana budaya, maka kita tidak akan boleh majulah dalam dunia. Malaysia ini, saudara, satu negara yang Allah Ta'ala beri khazanah, kesuburan bahan mineral, kesuburan bumi kita. Kita ada petroleum, kita ada koko, kita ada biji timah, kita ada kelapa sawit, kita ada getah, kita ada ikan, pelbagai khazanah bumi. Kita bukan ada gempa bumi, bencana dan sebagainya, maka negara ini terlindung. Tetapi silap kita adalah berpecah belah, bersengketa kerana isu kaum dan agama. Itu tidak sesuai. Sebab itulah saudara dan saudari, janganlah terlalu sangat. Sebab antara sebab sesebuah negara itu tidak boleh maju kerana isu rasuah, salah guna kuasa, ketirisan menjadi-jadi, korup kepimpinannya. Dalam masa yang sama, isu lain, ketua jabatan pun korup, ya, ketua pusat tanggungjawab pun korup, salah guna kuasa. Dan isu lain adalah berkaitan dengan perpecahan perkauman dan agama. Berebut-rebut tentang agama, berpecah kerana agama, berselisih faham. Agama kamu, agama kamu, agama kami, agama kami. Sudahlah, saudara. Ya. Kemudian, mengapa kita tidak boleh maju? Kita tidak boleh berfikir di luar kotak pemikiran biasa. Kita tidak mempunyai inovasi, research, R&D, research development and commercialization. Own the technology. You should own the technology, intellectual property. Ya. Dan kita jual teknologi itu, maka dengan weapons, teknologi, seperti Elon Musk, ya, seperti Bill Gates, ya, seperti scholars, ya, mereka-mereka think tank mencipta pelbagai teknologi, kapal terbang, ya, kenderaan nak elektrik, ya, roket nak ke Marikh dan sebagainya, bulan, ya, teknologi, ya, kita pegang teknologi, maka dengan teknologi itu kita boleh jual on off, maka kita dapat in return
currency kita meningkat, mata wang kita meningkat. Kalau kita asyik membeli, mentaliti membeli, maka mata wang kita merudum. Baik, hari ini kita faham bahawasanya janganlah kita berpecah belah antara rakyat Malaysia, Melayu, India, Cina, Sabah, Sarawak, Kedah dan Pulau asli. Kita mesti sentiasa menghormati Akta Polis 1997, hormati Raja-Raja Melayu, hormati Undang-Undang Malaysia. Saudara, bersatu teguh, bercerai roboh. Maka pesan saya pada diri saya dan tuan-tuan dan puan, dakwahlah cari hikmah. Ya. Dakwahlah cari hikmah. Yalah, kalau Allah Taala nak beri Islam kepada semua, lama dah Allah beri. Saya ulang suara. Kalau Allah Taala nak beri Islam kepada semua, lama dah Allah beri dah. Ya. Orang Arab Islam, orang Cina Islam, orang India, Madras, Chennai Islam, Pakistan, Sri Lanka Islam, New Delhi Islam, ya, Chicago, California Islam, Rusia Islam, semua Islam, Australia Islam, tapi tidak. Kenapa? Jadi maka kita hendaklah bersabar, saudara. Bersabar, ya. Jangan dengarlah kumpulan-kumpulan yang masuk dan sebagainya yang berharap sana, jangan buat kerja itu, ya. Kita ada undang-undang. Hormati Akta Polis 1997, hormati Raja-Raja Melayu, ya, sabar dalam berdakwah. Kalau Allah Taala nak beri hidayah, Allah boleh beri pada siapa Allah mahu. Walimah bayi, walimah remaja, kanak-kanak, orang dewasa, ya, warga emas. Tapi kalau Allah tidak mahu memberi hidayah, begitulah suratannya. Begitulah laluannya. Ya? Jangan kita kalut. Jangan kita benci membenci. Sebab kita mahu Malaysia ini mahu berjalan jauh, mahu maju ke hadapan dengan konsep keluarga Malaysia. Keluarga Malaysia, keluarga Malaysia. Elok saudara, ya. Maka kalau kita tak bersatu bagaimana? Ya. Lihatlah sekeliling kita, bertapa saban hari pasti ada sahaja yang rebah dan yang keluh itu adalah anak watanmu. Untukkan sedikit masa emasmu, kerana mereka memerlukanmu. InsyaAllah saudara, sama-sama kita hayati. Di samping itu, kalamullah ini kita sentiasa membaca Al-Quran, ya. Niat saya untuk diri saya dan tuan-tuan, jangan salah faham, ya. Jangan salah faham, ya. Ini pandangan peribadi dan juga apa yang saya fahamlah, ya. Allahumma rahamna bil Quran waj'alhu lana imaman wa nuran wa hudan wa rahmah. Allahumma razakirna minhu ma nashina, allimna minhu ma jahilna, warzuqna tilawatahu ana al-laili wa atrafan nahar waj'alhu lana hujjatan ya rabbal alamin. Amin amin.